Okay, so hari ni kita nak sambung Admaths Trigonometry. Hari tu video sebelum ni dah explain 3 benda ni. Yang first ni kita kena tahu dalam trigonometry sudut dia positif ke negatif. Kalau sudut positif, arrow dia akan gerak ke atas. Maksudnya kalau kita buat bentuk T ni kan, nak lukis dia punya, nak tahu dia dekat sukuan ke berapa ke, kita tengok positif akan naik atas lah. Kalau negatif, kita akan gerak ke bawah. Okay. So yang kedua kita belajar hari tu kuadran. Kuadran ni kan ada 4 kan, sukuan first, second, third dengan fourth. So kita kena tahu kat mana yang kalau kat kuadran 1 apa yang positif. Semua positif kat sini. Kalau kuadran yang kedua ni sin yang positif. Kalau kuadran ketiga tan, dan kuadran keempat cos saja yang positif. And then ketiga kita belajar hari tu pasal chord, sec dengan cosec. Macam mana nak cari kalau soalan tanya chord theta, kita nak cari dia, kita tengok kat huruf ketiga. Huruf ketiga dia T, maksudnya kita guna formula 1/tan. Kalau sec, huruf ketiga dia C, so kita guna formula 1/cos. Cosec, huruf ketiga dia S, so kita guna formula 1/sin. So yang ni dah cover dekat video sebelum ni. So hari ni kita nak sambung lagi 2 subtopik. Okay, first sudut pelengkap ataupun complementary angle. Okay, yang ini kena hafal. Dia sebenarnya senang je, just kena hafal dia punya pairing. Kalau sin, dia punya pair cos sama dengan sin. Samalah, dua ni satu geng sebenarnya. Kalau tan sama dengan cot, cot sama dengan tan, dia punya pairing. Sec sama dengan cosec, cosec sama dengan sec. Okay, ini hafal. Lepas tu contoh soalan. Okay, soalan dia akan tanya macam ni tau. Cari sudut pelengkap ataupun cari complementary angle untuk sin. Ni contoh cuba cari sudut pelengkap bagi sin. Tak nak sin lah. Cuba cari sudut pelengkap bagi cos 35. Cuba cari. Okay, bila nak cari sudut pelengkap, kita tengoklah cos kan. Dia punya cos ni pairing dengan ni, equal to sin. So, dia punya sudut pelengkap akan sama dengan sin. Okay, berapa dia punya darjah? Pastikan 90 darjah tolak theta. Maksudnya jangan tulis sin 35, salah. Kena tulis sin 90 tolak 35. Nak cari pelengkap dia kan. Okay. So akan dapat berapa? 90 tolak 35 dapat 55. So sin 55. So dan tekan je kalkulator untuk cari dia punya sudut pelengkap. Akan dapat jawapan akhir 0.812. Okay. Sekarang cuba cari sudut pelengkap bagi cot 35. Tadi cos kan, sekarang cot. Okay, kalau cot 35 pula, tengok dia punya pelengkap dia apa? Cot dengan tan. So dia akan equal to tan 90. Jangan lupa 90 tolak 35. So jawapannya akan jadi tan 55. Tekan kalkulator, akan dapat jawapan akhir dia 1.4281. 1.4281 lah. Okay. Ini simple sebab kita dia punya pelengkap dia sin, tan. Okay, cuba cari sudut pelengkap bagi cosec 13. Okay, kita try lagi satu soalan untuk sudut pelengkap ni. Dia sebenarnya senang je. Okay, just hafal dia punya pairing tu je. Okay, so sekarang satu lagi soalan. Cuba cari sudut pelengkap bagi cosec 13. Okay, sama je dia punya step. Kita tengok cosec pair dengan apa? Sec. So equal to sec 90 tolak 13. Jangan lupa 90 tu. So balance dia berapa? 77. So sec
77. Okay. Lepas tu, set ni kan kita nak cari set macam mana, tak boleh terang kalkulator. So, kita tengok dekat huruf yang ketiga ni. Huruf C kan. So, dia akan jadi 1 per cos 77. So, jawapan akhir, kalau tekan kalkulator, tekan cos 77, answer 1 bahagi answer akan dapat 4.44. Okay. Ni je, sudut pelengkap ni je dia punya yang kena hafal. Dia punya soalan, macam tu je lah. Okay, so kita dah settle satu topik. So, apa yang kena buat banyak latihan supaya senang supaya bila jawab tu, bila dah buat banyak latihan tu, dah familiar, so dapat jawab dengan mudah lah. Okay. Okay, next kita nak pergi dekat sudut istimewa pula, ataupun bahasa Inggeris dia special angle. Okay. Special angle ni pun kena hafal dia punya segitiga. Ada 2 je. Okay, special angle ada 3 dia punya sudut. 30 darjah, 45 darjah dengan 60 darjah. Tapi segitiga, bentuk segitiga yang nak kena hafal dua ni je. Sebab, okay, segitiga yang pertama ni, okay, ni pertama pertama, ini yang kedua. Segitiga yang pertama ni dia dah consist of 30 darjah dengan 60 darjah. Okay, so kat sini dah ada 2 angle. Lagi satu angle 45 darjah. Dia punya segitiga macam ni. Kena hafal. Macam mana nak hafal segitiga ni? Okay, try lukis. Mula-mula lukis refer buku. Dia punya sudut, dia punya panjang, sisi. And then, mungkin banyak kali tak payah tengok buku pula. Macam tu. So, lama-lama akan terhafal. Okay. So, contoh soalan untuk special angle ni, dia akan suruh cari macam ni, find the value without using calculator. Kalau soalan tak bagi guna calculator, maksudnya kita akan guna special angle punya method. Sebab apa? Okay, contoh soalan dia suruh cari sin 45. Soalan suruh cari sin 45. Kalau kita guna calculator tu dah dapat jawapan kan, akan dapat jawapan akhir dia. Tekan je lah calculator, sin 45 0.707. Betul. Okay, tapi kalau soalan tak bagi guna calculator, kalau buat macam ni akan dapat jawapan salah. So, apa yang kita nak kena buat, kita tengoklah dia punya sudut ni berapa darjah, 45 darjah. So, bila 45 darjah, dia adalah special angle kan. So, kita kena guna segitiga yang ni, yang kedua ni. So, buat segitiga tu untuk sini kan, sini 45, sini 45. Okay, sebab dia 45 darjah, 45 darjah, maksudnya dia sama sisi, betul. So, bila sama sisi, kalau sini 1, ini pun akan jadi 1 juga. So, dia punya hypotenuse akan jadi punca kuasa 2. Ni hafal je lah. Okay, so sin 45, katalah sin 45 tu dekat sini. So, cara kita nak dapatkan jawapan untuk soalan yang tak bagi guna kalkulator ni, kita guna kaedah yang awal-awal belajar tu. Macam nak cari sin, kita guna SOH. Betul. Maksudnya, opposite bahagi dengan hypotenuse. Okey, sudut opposite dia apa? Sisi opposite dia 1. Hypotenuse dia punca kuasa 2. So, kena bagi jawapan dalam bentuk ni, baru betul. Okey. Lepas tu, kalau nak cek jawapan betul ke tak 1 per punca kuasa 2 ni, tekanlah kalkulator. Tadi kan kita tekan kalkulator, sin 45 dapat 0.707 kan. Cuba try tekan kalkulator 1 bahagi punca kuasa 2. Dapat tak jawapan yang sama? So, 1 bahagi punca kuasa 2 dapat sama juga. Okey, so nak cek jawapan bolehlah. Tapi, kalau letak jawapan terus 0.707, salah. Alright, kita try lagi soalan. Cuba cari cos 480 darjah. Okay. Cos 480 darjah. Okay, sekarang kita tengok dia punya darjah ni 480. Tak boleh, kalau ikutkan, tak ada kan. Sebab
tak ada dalam ni, sebab yang ni kan special angle dia 30, 45 dengan 60 saja. So apa yang kita kena buat, kita kena buat yang ni, sukuan tu. Lepas tu tengok 480 ni duduk dekat mana. Okay, so first kita buatlah satu bulatan terus 360 darjah, sebab 480 kan lebih besar daripada 360 kan. So terus buat satu circle, and then circle dia ke atas sebab dia positif. Ini dah 360, so balance lagi berapa? 480 tolak 360 dapat 120. 120 tu agak-agak duduk mana? So kita gerak ini dulu 90 darjah. Balance lagi berapa? So 120 tadi tolak 90, ada balance lagi 30. So kita gerak lagi sikit 30 kat sini. Okay, lepas tu dia punya segitiga tu akan jatuh kat sini. Pastikan jangan buat segitiga macam ni tak boleh buat segitiga macam tu. Dia mesti kena paksi yang X ni ke bawah ni. Ni assume je lah ni paksi X mesti kena kat situ. Okay, so ni segitiga dia. Tadi kan dah kita cakap kat sini 30 darjah kan. Sebab 480 satu circle ni 360, daripada sini sampai sini 90, and then balance lagi 30 untuk dapatkan total 480. So dalam ni berapa darjah? So yang ni kan 90 darjah kan. So 90 tolak 30 je lah dapat 60. So sekarang kita dah tahu sudut kecil dia yang dah tolak-tolak tu 60 darjah. Dia special angle kan. So bila kita dah dapatkan special angle dia, baru kita boleh guna segitiga yang ada ni. So 60 darjah dia punya special angle, kita refer dekat diagram satu ni lah. So 60 darjah kat sini, hafal dia punya sudut. Bila 60 darjah kat sini, sini akan jadi 30 darjah. Lepas tu sisi untuk ni 90 darjah lah. Sisi untuk 30 darjah sampai 90 darjah ni adalah punca kuasa 3 kan. 30 darjah 90 darjah, punca kuasa 3 dia punya sisi. Daripada segi 90 darjah ke 60 darjah 1, and then hypotenuse dia 2. Okay, sekejap tukar colour bagi nampak sikit. Okay, 1 punca kuasa 3 dengan 2 kat sini. Okay, sekarang nak cari cos 480. Okay, cos kita guna cah. Cah tu apa? Maksudnya adjacent bahagi dengan hypotenuse. So adjacent dia berapa? Okay, kan kita kat sini, kita punya special angle tu kat sini. So adjacent adalah sudut bersebelahan, means yang sebelah ni je lah 1. Hypotenuse dia 2, 1 bahagi 2. So yang ni memang positif, so tak payah, memang positif lah, tak payah letak negatif kat situ, biar je kosong. So jawapan akhir dia akan jadi 1/2. Okay, dapat markah. Okay, kita try lagi satu soalan. Satu lagi soalan tu, cuba cari chord negatif 9/4 pi rad. Okay, chord negatif 9/4 pi radian. Okay, bila dia keluar macam ni, ada pi ni, kita kena hapuskan pi dululah. Macam nak hapuskan? Negatif 9/4 ni darab dengan 94 pi darab dengan 180 bahagi pi. So boleh potong. So balance dia berapa? 180 darab 9 bahagi 4. 180 darab 9 bahagi 4 dapat 405. So dia negatif 405 darjah. So bila kita dah dapat dia punya darjah ni, next kita kena tengok dia punya segitiga jatuh kat sukuan ke berapa, untuk tahu dia punya special angle tu berapa. So negatif. Okay, bila negatif kita gerak ke bawah, buat terus satu bulatan 360 darjah. So balance lagi berapa? 405 tolak 360. So ada balance lagi 45 darjah. So sini 45 darjah. Okay, so berhenti kat sini lah. Nak buat segitiga, okay, benda ni akan ulang lagi. Nak buat segitiga, pastikan
Pastikan jangan ke arah tu, salah. Buat segitiga macam ni, salah. Dia mesti kena paksi X ni. Assume lah ni paksi X So mesti kena paksi X. Okay, macam tu. Ya. Okay, so ni kita punya theta tu lah, 45 darjah. Okay, so kita dah ada 45 darjah. Kita boleh guna diagram yang kedua, special angle untuk diagram kedua ni. Bila sini 45 darjah, sini pun 45 darjah, so dia sama sisi, means kat sini 1, sini pun 1. So yang ini akan jadi punca kuasa 2. Hafal dia punya sisi dengan dia punya darjah, so kena hafal. So now kita kena guna chord kan, soalan suruh cari chord. Okay, so ambil lah chord negatif, jangan lupa 45 darjah sama dengan. Okay, bila nak guna chord, kita kena tengok huruf yang ketiga, which is tan. Okay, tan negatif 45 dapat berapa? So sekejap ni chord sama dengan 1 bahagi tan kan. Tapi kita tengok tan dulu. Tan berapa? Tan adalah toa. Opposite bahagi dengan adjacent. Opposite bahagi adjacent. Opposite dia berapa? Okay, kita punya theta kat sini. Opposite dia 1, adjacent dia 1. So dapat 1. Tapi sebab dia negatif 45, letak kita negatif kat sini. Negatif 1. So 1 bahagi negatif 1. Kan chord kan 1 bahagi tan. 1 bahagi tan adalah negatif 1. So dapat jawapan akhir dia negatif 1. Habis. Okay. Okay, last soalan. Last. Adam. Okay, last soalan. Dia suruh cari sin 2/3 pi radian. Sin 2/3 pi radian tolak tan 3/4 pi radian. Okay, nampak macam susah kan? Tapi tak apa, buat salah satu. Sebenarnya boleh je. Radian. Okay, so kita buat satu. Kita buat sin dulu. Okay, sin 2/3 pi rad. Okay, first step kita kena hilangkan pi ni. So nak hilangkan darab lah 180 bagi pi. So 2/3 pi darab 180 bahagi pi. Potong. So dapat jawapan dia 180 darab 2 bagi 3 dapat 120 darjah. Okay, 120 darjah. Okay, so yang tan pula kita hilangkan pi dia. Tiga per 4 pi darab 180 bagi pi. Potong dapat jawapan apa? 180 darab 3 bagi 4 135. Okay, so kita buat satu. Okay, yang ini 120 means dia dapat sin 120 darjah. Kita selesaikan dulu. Okay, nak cari special angle kan soalan tak bagi guna calculator. So kita gunalah special angle. Nak cari special angle dia, kita buat benda ni. Dia 120 darjah kan. So yang ini 90 darjah. So 120 agak-agak kat sini. Okay, macam tu untuk segitiga dia pada paksi X. Okay, 120 darjah. So balance dia kat dalam ni berapa? Yang ni 90. Lepas tu 120 tolak 90.
kat sini 30, yang luar ni 30. Tapi kita nak tengok yang dalam kan. Yang dalam segitiga ni berapa. So, dalam segitiga tu 90 tolak 30. Dapat 60. So, boleh guna special angle ke tak? Boleh. 60. Okay, bila kat sini 60 darjah, hafal ni yang kena hafal tu. Ini akan jadi 30 darjah. Lepas tu, daripada 30 darjah ke 90 darjah, sisi dia adalah punca kuasa 3. Daripada sudut tegak ni pergi ke 60 darjah, sisi dia 1. Lepas tu daripada 60 darjah ke 30 darjah yang hypotenuse ni adalah 2. Okey. So sekarang cari sin 120. Maksudnya kalau kita sama dengan sin 60, nak cari sin 60 ni. Kenapa jadi sin 60? Sebab kita guna special angle. Sin 60 akan sama dengan berapa? Okey, sin apa? Kita guna formula SOH kan? SOH. Opposite bagi hypotenuse. Opposite dia berapa? Okey, kita punya sudut dekat sini. Opposite bagi 60 darjah adalah punca kuasa 3. Okey, punca kuasa 3 bagi hypotenuse dia 2. Ini positif ke negatif? Positif. So, memang tak ada simbol kan? So, dia positif lah. So, sin 60 darjah akan jadi sama dengan punca kuasa 3 bagi 2. Okey. Yang ni pula, okey, untuk dapat kat sini lah. Punca kuasa 3 per 2. Okey, untuk tan yang ni pula kan dah dapat 135 darjah kan? So, kita buatlah dia punya apa? Masukkan dekat dalam kuadran tu. Bismillah. Okey. Kuadran dia 175 darjah. Okay, kita gerak ke atas ke bawah? Tengok ni ada simbol negatif. So, kita kena gerak ke bawah. So, gerak ke bawah 135 darjah. Ni dah 90. So, agak-agak kat sini. Balance berapa? 135 tolak 90. 45. Kat sini 45 darjah. So, yang kat luar ni 45 darjah. Kat dalam pun akan jadi 45 darjah. Sebab 90 darjah kan total. Okey. Segitiga ni nak bikin segitiga macam mana? Masuk ke dalam ke keluar? Maksudnya macam mana? Yang keluar sini ke ataupun ke dalam? Okay, mesti ingat dia kena pastikan kena dekat paksi X. Assume lah ni paksi X. Okay, kena dekat paksi X ni. Ni yang betul. Kalau buat ini salah. Okay, so ini kita punya segitiga yang kita guna untuk cari tan 45 darjah. Okay, kan dah dapat 135. Kalau guna special angle, kita akan guna tan 45 darjah. Okey, so tan 45 darjah sama dengan berapa? Okey, tan 45 darjah, kita tak boleh guna kalkulator kan? So, kita kena guna special angle punya sisi. Kalau sini 45 darjah, sini pun akan jadi 45 darjah. Okey, sama sisi kan? Sisi dia 1, hypotenuse dia akan jadi punca kuasa 2. Okey, tan apa? Dia punya formula TOA. Opposite bahagi hypotenuse. Opposite dia berapa? 1. Hypotenuse dia sama dengan punca kuasa 2. So, dapat jawapan sama dengan 1 bahagi punca kuasa 2. Jangan lupa letak negatif kat sini. So, jawapan akhir sama dengan berapa? Kita tolak je lah. Punca kuasa 3 per 2 tolak 1 per punca kuasa 2. Sekejap. Nak klik kat mana ni? Okay, jawapan akhir. Jawapan akhir punca kuasa 3 per 2 tolak 1 per punca kuasa 2.
betul ke ni? Sekejap. Salah tengoklah tadi. Tadi cakap toa tapi tulis toh. Sorry. Tak sama apa yang cakap dengan apa tulis. Okay. Tan kan formula dia toa. Toa opposite bagi adjacent. Opposite 1, adjacent pun 1. So jawapan dia akan dapat 1 lah. So kat sini equals to negatif 1 sebab dia ada negatif kat sini. So jawapan akhir baru boleh buat. Jawapan akhir dia kita selesaikan. Ini dah boleh guna calculator lah sebab simple calculation. Yang tak boleh guna calculator tu untuk cari tan dengan sin. Kalau soalan cakap tak boleh guna calculator untuk kira dia punya sin dengan tan je. Kalau tambah tolak ni bolehlah guna calculator. Okey. So selesaikan kerja kuasa 3/2 tolak 1. Okay. Ada silap lagi lah. Okey. Lupa nak cakap tadi. Ada careless kat sini. Sekejap. Dekat tan ni ada careless. Okey. Kita patah balik kat sini. Kan tan 135 kan? Lepas tu kita dapat bila kita buat benda Allah. Bila buat ini, okay, dia ke bawah 360. Lepas tu balance berapa? Ya Allah, 360 pula. 135 ke bawah. So dia agak-agak kat sini kan. 90 sampai sini 45. So yang ni segitiga dia ni. Okay, tan 45 darjah. So sini 45, sini akan 45 juga. Sudut sama sisi akan jadi 1. Hipotenus dia punca kuasa 2. Okey, sekarang tan 45 kan. Tan kita guna toa, opposite bagi adjacent. Betul toa. Okey, opposite dia 1, adjacent dia pun 1. So jawapan akan dapat 1. Tapi jangan lupa letak negatif kat sini. Ini yang kita tinggal tadi. Sebab apa dia negatif? Sebab dia tan. Lepas tu dia berhenti dekat kuadran yang ketiga. Kuadran yang ketiga. Ya Allah.
Betul lah, keadaan ketiga dia akan jadi positif. So ini akan jadi positif. Okay. So automatically yang ini akan jadi positif juga. So jawapan akhir. Jawapan akhir dia akan jadi punca kuasa 3. Punca kuasa 3/2 tambah 1. So nak selesaikan dia macam mana? Kita samakan pembawah. Means okay, samakan pembawah dia per 2. So ini akan darab 2. So ini jawapan akhir dia. Sekejap. Confused cara nak kira ni. Okey. Kan kita dah dapat positif 1. Yang ni positif 1 sebab kena tengok dia dekat sukuan ke berapa. Dia sukuan ketiga tan positif. So walaupun dekat sini ada negatif, tapi dalam sukuan ni dia positif. So kita tak payah letak negatif kat sini. Positifkan dia. Sebab dia duduk dekat sukuan ketiga. Sebab tu kena alert. Macam akak tadi banyak careless kan. So kalau korang jangan careless, okay? Okay, so jawapan akhir dia akan jadi punca kuasa 3/2 tambah 1. Dia akan jadi tambah sebab dia tan dekat sukuan yang ke-3. Okay, so ni jawapan akhir dia kat sini. Punca kuasa 3/2 tambah 1. Okay, nak selesaikan dia samakan pembawah. Yang ni darab ni dah ada bagi 2. So 1 ni pun kena bagi dengan 2 lah. 1 ni kan 1/1 sebenarnya. So nak samakan bawah, ni darab 2, yang ni darab 2. So barulah dapat punca kuasa 3/2 tambah 2/2. So gabungkan pembawah dia akan jadi punca kuasa 3 tambah 2/2. Okay, habis. Okay. So itu je untuk sudut istimewa ataupun special angle ni. Yang penting kena hafal dia punya ni lah. Dia punya segitiga sudut dia dengan sisi dia. Jangan tertukar. Kalau macam 45 darjah ni senang sebab sama sisi dia 1, hypotenuse dia punca kuasa 2. Tapi yang ini confuse sikit sebab contohlah kalau segitiga yang kita lukis kan kita buat bentuk ni kan. Contoh tiba-tiba kat sini 60, sini 30. Saya tak nampak apa-apa. Okay, akak cakap kena alert untuk segitiga ni sebab selalu juga careless kalau segitiga yang kita lukis tu contohlah macam ni, kat mana lah kan. Tapi cara kita hafal 30 darjah kat sini. Tiba-tiba yang segitiga kita lukis tu segitiga dia terbalik 60 darjah kat sini. 60 darjah, ini yang 30 darjah. So jangan tertukar. Okay, hypotenuse senang lah sebab dia yang sengit kan. So ni 2. Jangan tertukar nak letak punca kuasa 3 kat mana, 1 kat mana. So cara nak hafal dia, tengok dia punya sudut dia punya sudut 90 darjah hingga 60 darjah 1. So 90 darjah hingga 60 darjah, sini 1. Ini punca kuasa 3. Okay, kalau segitiga dia terlukis macam ni pula ini, tapi sini 30, ni 60. So kita tengok 90 darjah hingga 60 darjah berapa? 90 hingga 60, sini 1. Kalau yang ni hypotenuse 2 lah. Yang 30 darjah hingga 90 darjah dia punya panjang punca kuasa 3. Nampak tak? Dia boleh confuse. Padahal segitiga sama je. Tukar sudut je. Ini 60 darjah kat sini, 30 darjah kat sini. So dia punya panjang tapak ni 1. Tinggi dia punca kuasa 3. Tapi kalau dah tukar sudut, dia punya panjang yang 1, tinggi yang 1, panjang dia punca kuasa 3. So ini kena betul-betul ingat dia punya kedudukan. Terutamanya punca kuasa 3 ni dengan 1. Yang lain okey je. Yang lain rasanya tak ada masalah lah.
So itu saja 2 subtopik yang kita dah cover. So total dah 5 dah subtopik untuk trigonometry ni. Okay, boleh buat banyak latihan, banyak-banyak latihan lagi untuk lebih faham. Sebab soalan kalau basic knowledge dia memang dah tahu, tapi soalan dia boleh dia boleh kita belit jadi macam pening terus kan. Okay, so kita dah belajar total 5 subtopik. Okay, yang first video dah 3 ni. Second video hari ni yang subtopik keempat kita dah belajar pasal complementary. Complementary ni sudah pelengkap tadi. Complementary angle. Pelengkap. And then yang kelima kita belajar pasal special angle. Okay, so nanti next video akan sambung lagi, ada balance lagi 4 subtopik. So tak tahu next video boleh cover semua ke tak. Sebenarnya boleh je kot. Tak apalah, tengoklah dulu macam mana. Okay, so ni je video untuk malam ni, untuk hari ni. So jumpa lagi next video. Bye. Thank you.